Tanggal 31 Julai 2022 menjadi detik bersejarah apabila jago silat negara Muhammad Al-Jufri Jamari menamatkan pertarungan paling epik dalam sejarah melibatkan dua pesilat terbaik di bumi Nusantara selepas menewaskan Iqbal Chandra Pratama menerusi keputusan 35-21. Sensasi Jufri Jamari meletakkannya antara pesilat terbaik dunia sepanjang zaman. Susulan menikmati gelaran dunia keempat peribadi pada penampilan terakhir di arena kompetitif. Jufri Jamari tiada tandingnya. Pertempuran ini merupakan perlawanan ulangan di Sukan Si Hanoi yang lalu di mana Jufri merekodkan kemenangan namun cedera di bahagian bahu kanannya. Biarpun belum pulih sepenuhnya yang bakal melakukan pembedahan selepas kejohanan dunia ini, Jufri kekal tenang buka langkah di awal saingan. Kelincahan dan kematangan pesilat berusia 30 tahun itu jadi kunci mendominasi kesemua tiga pusingan hasil gerakan Valley Drop. Biarpun lawannya cuba mengasak di akhir saingan, Jufri kekal tenang mengelak asakan itu sekaligus kembali berada di kemuncak dunia. Lawangan takbir jadi penutup kerjaya gemilang Jufri Jamari. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang kerana sudi hadir, tidak mengenal silat ataupun bukan pecinta silat, tapi atas dasar bangsa, negara dan agama, anda hadir dan terus menyokong silat-silat Malaysia. Yang terakhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pesaka Malaysia, pemimpin Pesaka Datuk Wira Megat Zulkarnain Tan Sri Muhammadin, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, dan tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya dan kedua ibu bapa mertua saya juga, serta isteri dan anak-anak saya sekalian. Terima kasih. Anda yang mendoakan saya berjaya, insya-Allah. Okey, kita terus ke Melaka bersama dengan Karl Nunis. Malam cukup gemilang buat silat Malaysia. Kemenangan epik Jufri Jamari, Karl. Jadi apa lagi yang boleh anda simpulkan dengan kemenangan ini? Okey, terima kasih Akbar. Dan satu perlawanan yang cukup epik melibatkan dua pesilat yang begitu sinonim di peringkat yang tertinggi. Jufri Jamari dan juga Iqbal Chandra mengenali cara mereka bertempur di pentas yang tertinggi, seperti misalnya di Sukan Si Hanoi tempoh hari. Walaupun mereka merekodkan kemenangan, namun perlawanan itu mencatat satu detik hitam buat Jufri, di mana kecederaan di pusingan yang kedua di bumi Hanoi itu hampir membuatkan Jufri terlepas kejohanan dunia buat kali yang keempat di laman sendiri ini. Namun perkara itu ditolak ke tepi atas faktor untuk merebut kejuaraan keempat peribadi dan juga perlawanan yang terakhir di sepanjang 15 tahun karier di peringkat yang tertinggi. Dan saya rasa seluruh rakyat Malaysia sangat berbangga dengan pencapaian ini, satu pencapaian luar biasa daripada Jufri Jamari apabila beliau beraksi pada kejohanan kali ini dengan kecederaan bahu di sebelah kanan. Ingat pada lintas langsung yang pertama saya kongsikan bersama anda, beliau mahu perkara ini dirahsiakan atas faktor pesilat-pesilat dari negara jiran mengekori rapat perkembangan beliau melibatkan kecederaan itu. Dan saya fikir ini satu kejayaan yang berganda buat Jufri Jamari dan juga kem negara yang merealisasikan ke semua 7 pingat emas yang ditetapkan oleh Pesaka untuk kejohanan dunia pada kali ini. Okey, baik Karl. Kami nak tahu sebab anda yang ada kat sana. Jadi bagaimanakah suasana ketika di venue pertandingan? Sebaik saja Jufri ditabal selaku juara. Okey, seperti kebiasaan, lawangan takbir menghiasi kerjaya gemilang Jufri Jamari di samping sokongan padu full house di MITC Melaka ini. Dan saya fikir ini antara membuatkan situasi yang meremang bulu roma siapa yang melihat perkara itu. Kita kenang kembalilah jatuh bangun kerjaya Jufri Jamari ini seringkali dirana kecederaan dan macam-macam pesilat yang hadir di sepelusuk dunia ini hadir dengan satu cara untuk menewaskannya. Namun kelincahan di dalam gelanggang menjadi kelebihan buat Jufri, mengelak segala asakan pasukan lawan untuk merekodkan kejuaraan dunia keempat kali ini. Dan saya fikir ini sepanjang saya merupakan liputan di peringkat yang tertinggi, ini antara satu highlight lah, satu pengalaman yang cukup unik. Habis meremang bulu roma melihat pertempuran selama 3 round
kurang daripada 5 minit, tapi impaknya akan kekal sampai bila-bila, Akbar. Okey, saya tengok ada sikit saja klip tadi, dia menjatuhkan Pratama pun dah meremang bulu roma. Okey, baik. Karl mungkin sempat mengikuti sesi temu bual ataupun sidang media bersama dengan Jufri Jamari. Kalau ada, mungkin apa yang boleh Karl kongsikan, apa yang diperkatakan oleh Jufri? Okey, sempat juga saya mendengar sidang media bersama dengan media-media lain pada sebentar saja ini. Kita curi dengar sikit. Jutaan terima kasih buat pesaka dan juga Datuk Megat Zulkarnain Omardin, individu yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan beliau di selama 15 tahun di peringkat yang tertinggi, dan beraksi di hadapan dua pemimpin Perdana Menteri dan Perdana Menteri Malaysia dan juga Menteri Pertahanan Indonesia, Bapa Prabowo. Ini satu orang cakap malam yang cukup gemilang untuk menutup karier beliau di pentas yang tertinggi, dan tak ada kata-kata yang boleh beliau simpulkan untuk menggambarkan bagaimana jatuh bangun karier beliau di peringkat yang tertinggi. Saya fikir ini malam gemilang untuk Jufri, ini malam gemilang untuk sukan Malaysia, dan ini satu noktah yang akan dikenang sampai bila-bila, tidak boleh berubah. Ini satu sejarah buat sukan Malaysia, Akbar. Okey, semangat kesukanan yang sangat tinggi. Kalau kita tengok tadi bagaimanakah Jufri mengajak Pratama lawannya itu untuk sama-sama melakukan persembahan penutup. Dan ini sangat mengagumkan saya. Ada tak Jufri mungkin share tentang future plan masa PC itu, ataupun belum ada apa-apa lagi yang disebutkan oleh beliau? Sempat rakan media, pengamal media di sini bertanyakan sama ada beliau ada terfikir tak untuk membuat pusingan U mengenai kebarangkalian untuk kembali aktif selepas ini, namun beliau kekal dengan pendirian untuk bersara, dan saya fikir pengumuman rasmi akan diumumkan Presiden Pesaka Datuk Megat Zulkarnain Omardin pada sebentar saja lagi, dan saya akan kongsikan pada sidang media itu pada Nadi Arena pada hari esok, dan juga social media platform Astro Arena. Saya fikir tidak ada pusingan U, ianya kekal dan sahih. Jufri Jamari sudah tiada di pentas kompetitif selepas 15 tahun, Akbar. Okey. Karl sebutkan tadi kita berjaya mencapai sasaran untuk emas. Secara keseluruhannya, bagaimana Karl menyimpulkan pencapaian skuad silat negara di kejohanan silat dunia kali ini di Melaka, Karl? Ianya melibat satu situasi suka dan duka. Ada yang kena, ada yang tak kena. Ia lumrah pertandingan, bukan semua yang kita dapat merekodkan kemenangan di pentas akhir. Seperti contoh Fauzi Khalid yang turut akan mengumumkan persaaran beliau tewas di separuh akhir kepada buncit daripada Thailand. Siti Rahmah juga mengakhiri dominasi 8 tahun, 4 edisi, 2 tahun pada setiap kali kejohanan, bermula pada 2012, 2014, 2016 dan juga kali yang terakhir kejohanan dunia berlangsung di bumi Singapura pada 2018. 4 kempen yang didomasi Siti Rahmah diakhiri di laman sendiri. Ini satu kedukaan buat beliau selepas gagal bersaing di peringkat yang tertinggi di menentang pesilat daripada Vietnam. Namun 7 sasaran itu direalisasikan skuad kem negara dengan banyak bakat-bakat baru daripada bumi Sabah. Suka saya kongsikan 9 atlet daripada silat tanding juga silat seni merupakan pesilat daripada Sabah. Saya fikir bumi Sabah tidak pernah kering untuk menghasilkan bakat-bakat baru, dan saya juga ingin berkongsi mengenai Farah Mazlan. Reaksi yang saya kongsikan pada edisi 7 malam sebentar tadi melibatkan Farah Mazlan. Beliau diangkat selaku puteri seperti olahragawati kejohanan inilah. Ia sememangnya jadi kejayaan berganda buat Farah Mazlan yang baru berusia 24 tahun yang kembali menebus kedukaan tewas di pentas final di Singapura 2018 dan bangkit di laman sendiri menerusi kemenangan. Hanya 2 mata yang membezakan beliau dengan pesaing lawannya, namun saya fikir ini kejayaan buat beliau, dan ucapan terima kasih buat Ibu Nur Ayanda tercinta di Sabah menutup karier gemilang beliau di pentas untuk kali ini, dan menjanjikan aksi yang lebih sengit pada Sukan SEA pada tahun hadapan dan juga di bumi Jakarta yang akan menjadi tuan rumah kepada kejohanan silat dunia edisi yang ke-20. Okey, baik Karl. Saya tahu kita nak menutup tirai lintas langsung kejohanan silat dunia di Melaka. Sebagai penutup, minta sikit ya Karl buat bunga silat sikit. Pada lama saya mesti dah tahu dah.
Okey. Itulah dia Akbar. Sikit sajalah. Terima kasih. Kal, awak memang sporting. Terima kasih atas semua laporan yang anda berikan dan laporkan melalui berita Nadi Arena. Assalamualaikum. Terima kasih, Kal. Waalaikumsalam.